Waalaikumsalam. Yes, Puan. Waalaikumsalam. Hai. Desi, Roshan, Yaya, Faik, Haziq, Hati Senang, PBU. Macam mana nak jadi macam tuan? Jadi macam-macam. Hai tuan, saya nak tanya. Sekarang ni sekejap ada request. Tuan Azad pun masuk. Ikram Nasir, hai. Zon Sabah bila lapor diri ya YA1. Tunggu tarik. Tarik dia akan dapat. Cepat pilih intik. Pilih intik. Intik kan macam-macam lah. Banyak ni masuk 30 lebih. Moderator hilang Sekejap saya sekali lagi saya cari moderator. Okey, nampak? Okey. Baru nampak. Kita gabung dengan Tuan dan juga latar belakang sebagai anggota polis. Macam mana soalan? Sekali lagi? Dengar? Perkenalkan diri, okey, dan juga latar belakang Tuan sebagai anggota polis. Okey. Okay, saya ASP Fazli, Muhammad Fazli Zainal. Saya sekarang bertugas di unit pengambilan dan saya sekarang ni lebih kurang dah hampir 8 tahun. Nampak tak ni? Hampir dah 8 tahun dalam pasukan. Jadi saya mula menyertai pada tahun 2011-2012. Alif, dengar tak? Dengar? Dengar? Dengar Dengar Macam mana cara nak kita masuk sebagai anggota PKR? Macam mana? Sekali lagi? Cara-cara ataupun syarat-syarat penerimaan sebagai anggota polis kan? Oh, syarat-syarat sebagai anggota polis. Okey. Dalam pidana, dalam Polis Diraja Malaysia, kita mempunyai beberapa skim perkhidmatan yang menamakan jawatan-jawatan yang berbeza. Kita ada daripada inspektor, kita ada daripada sarjan, kita ada juga constable dan juga orang asli. Okey. Jadi cara kemasukan ini berbeza. Namun demikian, saya tahu akhir ini ramai yang tak mengetahui bahawa jawatan Polis Diraja Malaysia tidak lagi boleh dimohon melalui sistem SPA 8I. Jadi Polis Diraja Malaysia sekarang ni mempunyai sistem sendiri. Sistem yang kita dah cipta, kita dah guna pakai daripada tahun 2019. Kita dah pakai sistem pengambilan bidang M. Jadi
sesiapa sahaja yang ingin memohon jawatan dalam Polis Diraja Malaysia, dia hanya perlu melayari laman web e-pengambilan PDRM untuk melihat dan juga membuat permohonan dekat situ. Okey. Terang Okey, baik. Jadi siapa saja lepas ini tidak perlu lagi masuk dalam sistem SPA 8I untuk memohon kerja polis. Selain yang lain-lain saya tak pastilah, cuma dalam buat masa sekarang ini yang saya dapat maklum, PDRM dan juga tentera saja yang menggunakan sistem sendiri. Jadi kalau lepas ini Alif dah habis belajar dekat Uniza ni dan ingin memohon jawatan inspektor polis, jadi kita akan melihat permohonan Alif dekat dalam sistem e-pengambilan. Kita tidak akan lagi berhubung dengan SPI. Okey, jadi keperluan paling utama, keperluan untuk memohon sesuatu jawatan di dalam PDRM. Ini yang paling dititikberatkan dan paling asas, mana basic requirement untuk menjadi seorang anggota ataupun pegawai Polis Diraja Malaysia, dia hendaklah mempunyai kelulusan yang diiktiraf. Okey, sesetengah kelulusan yang telah kita berikan, kita dah nyatakan. Jadi sesiapa yang tak tahu kenaan dengan kelulusan ni, boleh masuk dalam sistem e-pengambilan. Ni saya tulis besar-besar sistem e-pengambilan Polis Diraja Malaysia. Jadi sesiapa saja yang nak mohon, hendaklah baca skim perkhidmatan dahulu. Jadi saya boleh je terangkan satu persatu skim perkhidmatan ni. Tapi saya rasa lebih sesuai untuk Alif, sesiapa saja yang dah habis belajar ataupun tengah mencari pekerjaan, baca dulu skim-skim tu, apa keperluan, kelulusan yang diperlukan untuk sesuatu jawatan. Okey. Jadi saya akan menggunakan keperluan untuk jawatan inspektor dulu. Boleh? Apa keperluan tu, tuan? Keperluan dia hendaklah berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak lebih 28 tahun pada tarikh permohonan secara online. Okey, baik. Okey, bermaksud kiranya Alif sekarang berumur 23 tahun, Alif masih ada lagi 5 tahun untuk membuat permohonan. Okey. Okey, faham. Satu lagi syarat asas, sekiranya pun Alif dah mempunyai segulung ijazah, namun demikian Alif juga diwajibkan untuk memiliki sijil SPM. Okey tuan. Dalam sijil SPM macam mana Alif? Okey tuan. Okey tuan. Tadi saya tertarik bila tuan bercakap kerajaan membuat satu pengasingan untuk pengambilan badan-badan perkhidmatan awam lain, dia dianggap kritis dan menggunakan juga. Kenapa pendapatan itu diambil? Bermaksud kenapa kerajaan membenarkan tentera dan juga polis berasaskan daripada sistem SPA. Okey. Okey. Kita perlu tahu bahawa sistem ataupun cara pemilihan Polis Diraja Malaysia dan juga tentera mempunyai dua sistem ataupun sistem yang berlainan dengan sistem kerajaan. Okey? Ada beberapa perkara yang perlu dititikberatkan. Salah satunya adalah keperluan fizikal. Okey? Keperluan fizikal ini merupakan keperluan paling asas selepas keperluan kelulusan. Okey? Okey tuan. Yang ketiga adalah keperluan tapisan keselamatan. Jadi tapisan keselamatan ini akan melihat sama ada awak, walaupun awak mempunyai kelulusan, walaupun awak mempunyai fizikal yang menarik dan juga sesuai untuk dijadikan sebagai seorang pegawai polis, tidak bermaksud awak boleh menjadi seorang pegawai polis sekiranya tapisan keselamatan awak tidak lepas, tidak lulus. Di dalam tapisan keselamatan ini, kita mempunyai beberapa peringkat tapisan keselamatan, termasuklah tapisan kesihatan, tapisan jenayah, tapisan SPRM, tapisan rekod-rekod saman. Jadi inilah kita gelarkan sebagai tapisan keselamatan. Okey, baik tuan. Requirement ini memang ada di dalam sistem PDRM dan juga sistem tentera ATM.
Betul-betul faham. Okey. Baik tuan. Tadi saya ada terbaca komen daripada saudara Fakrul Azman. Okey. Dia tanya, kalau Tanya kita apa? dah sambung polis, boleh ke kita sambung belajar? Oh, selepas menyertai pasukan, adakah kita dibenarkan untuk sambung belajar? Ya. Okey, di dalam semua perkhidmatan kerajaan, kita Ya. memangnya diberi ataupun dibenarkan untuk menyambung pelajaran. Tidak Okey. boleh tidak. Kita sememangnya diberi kelonggaran untuk menyambung pelajaran. Tetapi kita perlulah orang kata apa, buat pengesahan terhadap Membahagi jawatan masa. kita dahulu. Kita kena confirmkan dulu kerja kita. Sebab confirm sesebuah jawatan dalam kerajaan adalah dalam tempoh 1 hingga 3 tahun. Jadi dalam tempoh tersebut, anda telah disahkan dalam perkhidmatan, anda layak untuk memohon untuk menyambung pelajaran. Sama ada gaji pun baik tuan. separuh. Okey. Okey. Okey, baik tuan. Lagi soalan daripada penonton kita ya. Dia bertanya, sekiranya mak atau ayah dia bukan warga negara, mak atau ayah bukan warga negara, boleh tak diserap sebagai anggota? Okey, soalan ini sangat sensitif dan juga dia melibatkan beberapa kriteria. Jadi di dalam polis diraja Malaysia, kita amat menitik beratkan sistem kerahsiaan dan juga sistem keselamatan fahaman. Jadi sesetengah justifikasi itu tidak dapat dilaksanakan berlandaskan kepada keperluan-keperluan. Okey. Ataupun pihak ATM sendiri, macam saya cakap, jawatan ataupun keperluan dalam polis dan Malaysia adalah sesuatu badan keselamatan, termasuk juga Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Jadi keperluan sebagai warga negara Malaysia adalah perlu untuk pemohon. Maknanya kita yang nak memohon, kita adalah wajib berwarga negara Malaysia. Namun demikian, untuk ibu dan bapa yang tidak mempunyai kewarganegaraan, mereka hendaklah menjustifikasikan kewarganegaraan ibu bapa mereka itu kenapa tidak lagi diwarganegarakan sedangkan mereka dah lama tinggal di dalam Malaysia. Jadi tapisan keselamatan terhadap hal ini dilaksanakan oleh pihak cawangan khas. Sekiranya pihak cawangan khas berpendapat bahawa mereka ini tidak cukup layak untuk dilantik sebagai seorang warga negara, mereka akan menjustifikasikan. Sekiranya walaupun ibu ataupun bapa dia tidak mempunyai kewarganegaraan tetapi masih memegang IC hijau atau merah, bermaksud mereka itu berkeinginan untuk jadi seorang rakyat Malaysia. Isu dia sekarang, kenapa dah tinggal di Malaysia dalam 20-30 tahun tetapi masih lagi tidak memohon kewarganegaraan. Itu isu dia. Jadi keinginan seseorang orang rakyat asing untuk tinggal di dalam Malaysia hendaklah dibuktikan dengan permohonan mereka untuk menjadi warga negara. Faham kan? Sekiranya isu yang selalu kiranya masalah dia bergantung inilah yang syarat yang sepatutnya adalah sesiapa yang memohon itulah tuan. Syarat yang utama sesiapa yang memohon hendaklah mempunyai kewarganegaraan Malaysia. Itu sahaja. Itu syarat paling utama. Syarat yang kedua, ketiga itu adalah syarat yang ditetapkan oleh pucuk pimpinan. Sekiranya kita merasakan mereka tidak layak ataupun tidak boleh untuk dijawatkan jawatan sebagai polis diraja Malaysia, jadi kita beranggapan mereka tidak sesuai. Itu sahaja. Bukan tidak layak tetapi tidak sesuai. Sebab ia melibatkan keselamatan negara dari segi fahaman-fahaman yang akan dibawa oleh negara-negara luar. Itu sahaja. Baik tuan. Okey tuan. Kita cukup mengenai tentang bagaimana pengambilan dan juga cara-cara kelayakan. Okey, baik tuan. Saya nak alihkan sedikit kita kepada soalan berkaitan situasi sekarang. Okey, iaitu situasi COVID-19 tuan. Apakah boleh dikatakan adakah satu perubahan besar berlaku terhadap
jadual. Oh, adakah berlakunya perubahan yang besar dalam situasi COVID-19 yang sekarang ini dalam isu pelaksanaan tugas? Maksud dia begitu. Betul kan? Okey, macam ni. Saya rasakan soalan ini sangat umum. Ya. Soalan ini sangat umum, bukan sahaja berlaku dalam pasukan polis Diraja Malaysia, juga berlaku di dalam lain-lain industri dalam Malaysia. Saya anggap ini sebagai industri lah. Kita cakap sekarang sebagai peluang kerjaya. Jadi sekiranya sebuah industri ataupun organisasi itu tengah melalui fasa-fasa pemulihan COVID-19. Sebab apa? Sekarang ini kita masih lagi dalam situasi membendung COVID-19 supaya tidak merebak dengan lebih lanjut. Jadi bagi pihak PDRM, kami telah mengambil beberapa langkah bukan beberapa, berbagai jenis langkah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Sebab di dalam SOP ataupun prosedur standard yang telah ditetapkan oleh MKN dan juga KKM, PDRM walaupun kita dalam situasi sebagai frontliner, kami tetap juga mengamalkan, menetapkan beberapa perkara untuk semua anggota-anggota yang bekerja sebagai frontliner untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Namun cara kerja juga sedikit bertukar, bukan terganggu, tapi bertukar kepada sesuatu yang lebih, orang cakap, lebih dalam situasi menjaga keselamatan antara satu dan lain. Sebab bagi saya sekiranya sebuah organisasi itu tidak mempunyai manpower yang mencukupi untuk kita bekerja, jadi apalah wujudnya sebuah organisasi itu untuk masyarakat kan. Jadi kita kena jaga diri kita dahulu sebelum kita jaga orang awam, supaya kita dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik. Sebab bagi saya, sesiapa saja yang bekerja sebagai frontliner tu, mereka mempunyai risiko-risiko yang tinggi. Jadi sekiranya kita sebagai seorang yang bekerja dekat bawah, kita tahu diri kita sebagai seorang yang berisiko tinggi, jadi langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan oleh pucuk pimpinan tu kita kena ikut satu persatu. Okay, boleh Ali? Okey, boleh tuan. Saya tertarik dengan satu soalan ni. Dia tanya, adakah pengambilan polis terhad apabila COVID-19, dalam situasi COVID-19? Adakah pengambilan dia sama ataupun maksud dia adakah kita menghadkan pengambilan akibat daripada COVID-19? Okey. Saya boleh jawab soalan ini sebab saya dapat rasakan bahawa Polis Diraja Malaysia merupakan salah satu badan keselamatan yang menjaga ketenteraan awam. Sama juga seperti saya ulang sekali lagi badan-badan Kementerian Kesihatan. Jadi kenapa tu? Boleh Alif? Jadi kita tidak akan menghadkan pengambilan kerana kita merupakan organisasi yang essential. Orang cakap apa yang essential lah, essential organisation yang di mana kita tidak boleh untuk tidak menghadkan pengambilan Polis Diraja Malaysia sebab setiap tahun kita mempunyai individu yang berpencen. Setiap tahun kita mempunyai individu yang berhenti kerja akibat daripada kadang-kadangnya mereka dah mempunyai kerja yang lebih baik. Jadi kita perlu kekosongan ini perlu diisi bagi menampung setiap tahun punya kekosongan daripada individu yang berpencen wajib. Jadi jangan risau, Polis Diraja Malaysia tetap juga akan melaksanakan pengambilan dia setiap tahun,
tanpa gagal. Jadi sesiapa yang mempunyai minat untuk menyertai Polis Diraja Malaysia tu, jadi saya sarankan bahawa tunggu kepada kita punya iklan, sebab kita tidak akan mengahadkan kita punya pengambilan setiap tahun. Kita akan cuba untuk mengisi kekosongan setiap tahun yang ada. Okey? Saya ambil soalan daripada AI 07. Dia tanya berkaitan pusat latihan. Okey, calon polis Sabah dan Sarawak, adakah akan diasingkan? Ataupun masih berlatih di Pulau Lapu, tuan? Okey, untuk Sabah dan Sarawak, kita sememangnya mempunyai pusat latihan di Sabah dan Sarawak, pusat latihan Kota Kinabalu dan juga pusat latihan Kuching. Jadi kita Polis Diraja Malaysia tidak akan mempunyai sebarang masalah untuk melatih individu yang berada di Sabah ataupun Sarawak, sebab bagi saya sekiranya kita mengalami penyebaran COVID-19 yang meningkat, kita masih lagi mempunyai pusat latihan yang mampu menampung calon-calon yang berada di Sabah dan Sarawak. Okey, baik, tuan. Faham? Next. Okey, faham Apa dia? Cabaran apa? Okey, bermaksud cabaran-cabaran dalam tugas. Saya apa berlaku dalam semasa saya bertugas, saya anggap semua cabaran itu merupakan cabaran-cabaran yang sukar, manis dan juga pahit. Jadi semua saya rangkumkan kembali, saya anggap itu sebagai pengalaman dalam bertugas. Jadi saya tidak pernah meletakkan ini yang paling pahit, ini yang paling manis, ini yang paling masam. Saya tak tahu nak define each and every person tersebut. Jadi saya dapat rasakan di sini satu saja. Polis Diraja Malaysia mempunyai satu perkara yang kita kena faham, bahawa Polis Diraja Malaysia ini bekerja, berkhidmat dan juga mempunyai hubung kait dengan masyarakat. Jadi moto PDRM itu sendiri adalah polis dan masyarakat berpisah tiada. Jadi saya anggap masyarakat itu sendiri merupakan cabaran saya yang paling tinggi, cabaran saya yang paling besar. Sebab apa? Masyarakat mempunyai berbagai jenis perangai, berbagai jenis permintaan, berbagai jenis apa yang kita nak jenis ragam. Sebab apa? Kita tak dapat puaskan hati semua orang. Kita tak dapat meletakkan kemahuan setiap individu yang perlu kita cakapkan, yang kita puaskan, tak mampu. Tetapi kita mampu untuk buat sehabis mungkin. Sebab di dalam Polis Diraja Malaysia, sebab kita kan tahu Polis Diraja Malaysia merupakan satu pasukan yang beregimen. Apabila kita bercakap pasal beregimen, arahan adalah sesuatu yang patut kita patuhi. Bila kita mematuhi arahan, bermaksud arahan itulah satu-satunya arahan yang kita kena ikut sehingga habis. Jadi sekiranya kita diberi arahan untuk melakukan sesuatu tugas, tetapi arahan tersebut merupakan bukan yang diminta oleh orang-orang awam. Jadi kita kena melaksanakan tugas kita berdasarkan arahan, sebab arahan itu datang daripada pegawai yang lebih tinggi daripada kita. Jadi saya anggap cabaran untuk melaksanakan sesuatu tugas adalah cabaran daripada bekerjasama dengan masyarakat sendirilah. Banyak soalan tu. Saya tertarik dengan satu tu. Banyak soalan ni. Ya tuan, saya rasa Syahir ni dah 3 kali tanya soalan yang sama ni.
Okey. Bulan apa? Dia tanya berkaitan dengan calon YA1. Okey, di negeri Sabah dan juga Calon Malaysia. Disambungkan pengambilan ni. Disambungkan pengambilan. Untuk calon YA1. Macam mana? Calon YA1, okey. Okey. Bila akan dimulakan latihan atau disambungkan. Calon YA1 bila akan dimasukkan pusat latihan? Ya tuan. Okey, macam ni Alif. Saya tak habis cerita berkenaan dengan jawatan-jawatan dalam bidang M tadi. Okey. Mungkin Alif tak tahu YA1 tu apa. Yang banyak dah masuk dekat dalam live ni, mereka dah memang calon-calon yang telah pergi temu juga. Calon-calon yang memang telah pergi ke ujian-ujian fizikal ataupun ujian integrity sphere. Jadi mereka tahu YA1 itu apa. Beberapa grade, itu grade. Saya anggap Alif, you faham grade itu macam kalau grade pegawai dalam perkhidmatan kerajaan kita panggil grade 41. Betul? Okey. Untuk Polis Diraja Malaysia, grade inspector satu paku adalah YA13. Okey kan. Untuk grade sarjan adalah untuk grade sarjan adalah YA5. Okey. Untuk grade constable adalah YA1. Constable Okey. Untuk grade constable orang asli adalah YP1. Ada perbezaan tuan Constable. Okey. Perbezaan grade termasuk perbezaan gaji. Yang paling akhir adalah YT1. Constable Polis YT1. Itu adalah perbezaan last sekali. Okey. Apa bezanya? So orang cakap apa beza? Beza dia adalah level of qualification yang dimasuk. Okay. Sekiranya awak memasuki bidang M menggunakan SPM. SPM adalah Constable YA1. Sekiranya awak memasuki bidang M menggunakan BMR ataupun BT3, anda adalah Constable Polis YT1. Dan sekiranya awak memasuki bidang M menggunakan ijazah dan ke atas, awak adalah Inspektor Polis YT13. Okey, faham. Okey. Kiranya kalau bila saya dah degree ni, saya akan mulakan dengan itulah pangkat YA. Ya, YA13. Namun demikian, dalam isu-isu semasa, saya terangkan isu-isu semasa ni, ada setengah tu, dia memang mempunyai degree. Dia memang mempunyai ijazah, tetapi dia minta jawatan yang hanya memerlukan kelulusan SPM. Maknanya dia minta YA1. Okay. Dia hanya akan jadi constable, dia tidak boleh jadi inspector. Ada sesetengahnya memang memilih untuk, walaupun mereka mempunyai degree, tetapi mereka meminta jawatan sebagai constable YA1. Tetapi di dalam YA1 ini juga perlukan satu perkara, iaitu di dalam kelulusan SPM kita hendaklah mempunyai 2 subjek kredit dan 4 subjek kena lulus. Status 2 kredit, 4 lulus untuk SPM. Okey, baik tuan. Soalan daripada Tuan Nasir. Pengambilan inspektor bulan berapa dan setahun berapakah? Pengambilan berlaku berapa kali? 1 tahun. Pengambilan inspektor bulan berapa dan setahun berapa kali? Tuan. Pengambilan inspektor bergantung kepada kekosongan jawatan setiap tahun. Sekiranya pada tahun tersebut kita mendapat maklum daripada bahagian audit kekosongan berapa banyak inspektor, jadi kita akan mula buat pengambilan pada tahun ini untuk tahun hadapan. Dia tidak akan buat pada bulan Januari dan saya nak masukkan dia pada bulan 5. Tidak boleh. Sebab apa? Seseorang
yang mempunyai yang telah memohon jawatan inspektor, sekurang-kurangnya tempoh masa proses adalah 6 bulan. Sekiranya saya ingin melantik mereka untuk menjadi seseorang inspektor polis tahun hadapan, proses itu hendaklah dimulakan pada tahun ini. Okey, faham tak? Faham. Oh, jadi dia akan mengambil masa yang tertentu lah untuk kita lengkapkan pengambilan itu. Okey, Betul, baik. sebab bagi saya, apa yang memakan masa yang lama adalah proses tapisan keselamatan. Jadi di situ saya tekankan bahawa kalau kata seseorang itu mempunyai keinginan untuk menjadi polis, elakkanlah anda melaksanakan apa-apa segala jenis deviant, perkataan deviant saya guna kat sini. Deviant itu maknanya benda-benda yang terlarang, benda-benda yang tidak boleh untuk anda laksanakan, anda lakukan. Pada akhirnya deviant itu menjadi salah satu kesalahan jenayah. Jadi di sini kita anggap tapisan keselamatan itulah yang paling rigid dan paling penting. Jadi saya tidakkan juga kepada keperluan fizikal dan juga keperluan pengetahuan am di dalam temu tulisan, termasuklah ujian integrity sphere. Jadi benda yang paling kena lalui oleh semua calon-calon inspektor maupun constable, 5 perkara, 5 proses ini mereka kena wajib lulus sebelum anda diterima masuk sebagai seorang calon polis diraja Malaysia. Okay, boleh Alif? Okay, Tuan, ada yang minta lagi Tuan jelaskan lebih detail. Okay, proses pengambilan inspektor tu macam mana ya Tuan? Itu soalan dia. Saya pun anggap saya memang tunggu soalan tu sebab saya rasa semua orang masih tertanya-tanya proses dia macam mana, proses itu apa, adakah pihak media terlalu berahsia dengan proses-proses ni. Saya terangkan satu proses dia. Saya rasa bukan rahsia tetapi saya kena terangkan satu persatu supaya semua individu faham bahawa untuk menjadi seorang anggota atau pegawai polis kita akan melalui lebih kurang 5 ke 6 proses. Okey. Proses yang pertama adalah proses permohonan. Permohonan polis di mana sekarang ni kita hendaklah memohon jawatan polis dekat sistem pengambilan pidana. Okey. Selesai kita memohon, Polis Diraja Malaysia akan membuat panggilan terhadap permohonan tersebut untuk hadir ke ujian pemeriksaan fizikal. Itu adalah proses yang kedua. Selepas anda hadir ke proses ujian pemeriksaan fizikal, anda akan, sekiranya anda hadir dan anda ada setengah hadir dan tidak lulus, jadi kita tidak boleh laksanakan proses yang terusnya. Ini kita anggap anda, Alif, dah pergi setiap proses dan lulus. Proses yang kedua adalah ujian pemeriksaan. Proses yang ketiga adalah ujian integrity sphere PDRM. Ujian integrity sphere PDRM ini anggap sekiranya Alif tahu ujian integrity ini seperti mana kita dapat tengok, iaitu dia adalah ujian psikometrik. Dia berupa ujian psikometrik. Jadi kita mengukur integriti seseorang individu itu berlandaskan kepada penjanaan psikometrik dia dalam soalan-soalan itu. Tak silap saya, soalan itu dijawab dalam masa 1 jam dalam 200 soalan. Jadi semua kena jawab dengan cepat tanpa berfikir, tetapi soalan-soalan itu akan memberikan tujuan anda adalah seorang yang berintegriti ataupun kurang berintegriti. Jadi kita dah lengkapkan soalan-soalan ini di dalam itu. Jadi proses yang ketiga, ujian ini, ujian integriti. Okey. Proses yang keempat, sekiranya Alif dah melewati ujian integriti, Alif akan dipanggil untuk menghadiri proses temuduga lisan. Macam sekarang ni lah. Kita akan hadir ujian tersebut. Jadi seseorang calon itu akan ditemuduga oleh 3 orang panel. 3 orang panel di mana salah seorang dan panel di dalam itu adalah ahli Suruhanjaya Pasukan Polis. Maknanya above the law, above the IGPs. Dia adalah ahli Suruhanjaya Pasukan Polis.
Okey, jadi selepas saja hadir ujian temu tulisan ini, di proses yang keempat, proses yang kelima adalah proses tapisan keselamatan. Okey, baik tuan. Inilah proses yang akan makan masa yang paling lama. Kita dah ada proses permohonan, kita dah ada proses ujian fizikal, kita dah ada proses ujian spear, kita dah ada temu tulisan, dan terakhir adalah ujian adalah tapisan keselamatan. Jadi selepas saja kita melepasi temu tulisan, sekiranya kita lulus temu tulisan, kalau Ali biasa dengar kawan-kawan dah pergi, saya dah pergi cop jari, saya dah pergi ambil urine test, saya dah buat ujian medical, tapi saya tidak dipanggil-panggil lagi. Ada soalan-soalan itu, banyak yang tulis di situ. Jadi ujian yang kelima ini yang akan menentukan cap jari kita itu bukan untuk buat kad perkenalan diri. Cap jari kita itu untuk kita mengenal pasti sama ada anda adalah seorang wanted person ataupun anda seorang yang dikehendaki dalam sistem pencarian rekod-rekod jenayah. Itu keperluan cap jari. Okey? Jadi kita akan semak cap jari awak tu, kelima-lima cap jari tu yang dia orang akan ambil kalau Alif pernah join the force ataupun join proses, kita akan ambil cap jari semua calon-calon ini pada peringkat akhir temu tulisan, dan cap jari ini yang kita akan hantar ke rekod jenayah untuk lihat sama ada awak tu seorang yang dikehendaki oleh wanted person ataupun di mana sajalah. Okey, proses yang kelima itulah yang akan makan masa lebih kurang 3 bulan. Di sini kita akan mengenalkan sama ada awak adalah seorang yang mempunyai fahaman ekstremis, anda mempunyai pengaruh anasir-anasir jahat, anda mempunyai apa saja pengaruh-pengaruh luar di dalam 3 bulan. Jadi kita kena berhati-hati. Lepas saja temu tulisan, sebab itulah setiap individu yang telah hadir temu tulisan, dia dinasihatkan supaya tidak melakukan apa-apa jenis kesalahan, supaya pada tapisan yang terakhir ini, tapisan keselamatan, kita akan didapati bersih daripada sebarang kesalahan. Selalunya di sini yang banyak sangkut. Okey? Jadi proses yang keenam adalah proses panggilan ke dalam pusat latihan. Jadi kita nak tunggu yang ni saja. Selepas habis yang ni, dia akan ada proses untuk kita lantik masuk ke pusat-pusat latihan. Jadi kita ada 6 proses. Jadi apa saja jawatan dalam Perintah Malaysia, itulah proses dia akan dilaksanakan setiap calon. Jadi itu saya cakap, seseorang calon itu mempunyai tempoh masa hampir 5 ke 6 bulan proses daripada permohonan sampailah ke lantikan ke masuk dalam pusat latihan. Okey? Okey. Faham tuan? Baik tuan. Okey. Okey, daripada IM Hadam. Dia dah tanya 2 soalan yang sama. Okey. Saya rasa tadi soalan ni kita dah bincang kan tuan, mungkin ada sikit masalah. Dia tanya, jikalau satu ibu atau bapa bukan warga negara, layak tak dia diterima sebagai anggota? Ini yang saya ceritakan sekali lagi. Dia bergantung kepada tapisan, bergantung kepada tapisan proses yang kelima ni. Sekiranya dia telah melepasi semua benda dan dia melengkapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dia akan dilihat di sini. Sekiranya pada proses yang pertama, iaitu proses permohonan dan juga temu tulisan ini, kita akan minta semua dokumen. Di sini kita akan minta dokumen ibu, kita minta dokumen bapa. Dokumen ini bermaksud kerakyatan apa yang dia ada. Sekiranya ibu dan bapa dia lahir di Malaysia, di mana surat lahir dia. Sekiranya ibu dan bapa itu merupakan warga negara Malaysia, di mana IC dia. Jadi kita akan kumpulkan di sini. Supaya apabila lengkap proses dokumentasi, dekat proses yang kelima ini, kita dapat lihat sama ada dia sesuai ataupun tidak untuk dijawabkan jawatan supaya dia boleh masuk di dalam pusat latihan. Pusat latihan di sini. Okey? So inilah prosesnya. Kadang-kadang mereka mempersoalkan, saya tahu akan ada persoalan-soalan berkenaan dengan ini. Oh, mak bapak saya bukan warga negara Malaysia. Jadi kadang-kadang kenapa kita anggap mereka ini mempunyai masalah? Sebab apa? Di sini proses yang pertama dan kedua, permohonan dan juga
ujian fizikal, di sini kita akan minta dokumen-dokumen mak bapak dia. Sekiranya dia tidak mampu beri dokumen mak bapak dia, kita akan hadapi masalah di sini, di proses tapisan. Okey, faham tuan. Sekiranya di sini saya dah minta di mana IC bapak kamu, di mana IC bapak kamu, dia tidak dapat membekalkan. Saya akan minta sekali lagi di sini, tapi dia lagi tidak memberikan IC. Jadi apabila dokumen itu tidak lengkap, apabila sampai di tabisan keselamatan, pihak cawangan khas dan juga pihak-pihak lain yang telah bertanggungjawab akan memberikan saranan sama ada calon ini sesuai dilantik ataupun tidak. Okey, sama ada diberi lantik ataupun tidak. Di sini akan ada masalah. Okey, jadi bukan pihak pengambilan yang membuat keputusan, tetapi pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang mempunyai kuasa untuk melihat calon-calon ini sesuai ataupun tidak. Jadi di sini yang akan jadi kata apa, sekatan-sekatan yang telah diberikan. Jadi apabila kalau kita minta semua jenis dokumen, hendaklah kita berikan semua dokumen supaya proses itu berjalan lancar dan seterusnya masuk dalam pusat latihan. Okey? Ada soalan? Okey, faham tuan. Okey tuan. Daripada Nazrul, adakah kesalahan trafik ataupun saman trafik? Okey, tapi saya yes. Untuk saman trafik dan juga kes-kes berkenaan dengan trafik, kita memang letakkan salah satu syarat tapisan dekat sini. Sekiranya individu itu mempunyai saman trafik, dia hendaklah selesaikan saman-saman trafik ataupun kes-kes mahkamah berkaitan dengan trafik diselesaikan pada tapisan, pada tempoh ini. Sekiranya dia tidak selesaikan masalah dia di sini, kita tidak akan masukkan dia di dalam pusat latihan. Dia tidak akan dapat terima surat tugasan. Jadi ada sesetengah tu pengalaman saya dekat sini, saya dapat tengok kadang-kadang tu satu individu mempunyai hampir 200 saman atas satu nama. 200 saman. Jadi kita dapat lihat dekat sini, sekiranya dia mempunyai sampai 200 saman, di mana integriti dia sebagai seorang yang nak menjadi polis sedangkan dia sendiri yang melaksanakan kesalahan-kesalahan itu. Sampai 200 saman, kesalahan tiada lesen, kesalahan nombor plate fancy, kadang-kadang kesalahan langgar lampu hijau, lampu merah. Jadi benda-benda ini kita dah nampak, benda yang tidak seharusnya dilakukan. Namun demikian kita akan bagi tahu kepada calon, sekiranya anda mahu untuk teruskan proses ini, anda hendaklah menyelesaikan perkara-perkara itu, saman dan juga kes-kes mahkamah berkaitan dengan saman trafik. Sekiranya dia tidak selesaikan benda ni, kita tidak akan masukkan di dalam pusat latihan. Okey. Baik tuan. Tadi ada seorang penonton mengadu nasib dia tak lepas dekat latihan ujian lisan. Okey. Mungkin tuan boleh kongsikan tips untuk ujian lisan. Ujian lisan bermaksud temu tugas lisan lah ni. Ya tuan. Sebab tadi ada yang mengadu nasib tak lepas. Okey, dalam temu tugas lisan ini, benda yang paling crucial saya rasa semua pun orang akan melaksanakan temu tugas lisan. Dalam proses pengambilan, kita akan ada nombor 4 adalah temu tugas lisan. Sekiranya anda tidak melepasi temu tugas lisan ini, bermaksud anda merupakan seseorang yang tidak boleh bercakap di hadapan umum. Sebab anda hendaklah memperkenalkan diri dan juga apa yang telah anda lakukan untuk meyakinkan panel yang anda boleh diterima sebagai salah seorang anggota Polis Diraja Malaysia. Jadi di sini kita tidak lagi melihat dokumen, kita tidak lagi melihat fizikal, tetapi kita melihat kepandaian awak untuk, dalam kata lain dia, menjual diri. Di mana untuk menjadi seorang pegawai polis, sekiranya awak tidak dapat bercakap dan juga menyampaikan sesuatu ucapan dengan lebih baik. Jadi di sini, bukan saya nak minta seseorang calon itu bertindak bijak, tetapi sekiranya sesuatu soalan telah diajukan oleh panel penemuduga, tak salah untuk kita menjawab soalan tersebut, sekiranya lah soalan tersebut juga adalah
sesuatu benda yang kita tidak tahu tetapi kita cuba menjawab. Itu adalah salah satu keberanian yang ditunjukkan oleh seseorang calon. Jadi perbezaan markah di sini hendaklah diberikan supaya kita dapat menunjukkan diri kita antara calon-calon yang lain yang hadir pada hari itu. Contohnya, sekiranya satu hari saya letakkan 30 orang calon untuk satu sesi. 30 orang calon untuk satu sesi. Jadi pada hari tersebut saya hanya menerima lebih kurang 5 orang daripada 30 orang. Bermaksud adakah calon-calon ini tidak layak dari segi percakapan ataupun pemberian buah fikiran ataupun tidak mampu menjawab soalan-soalan panel. Saya dapat rasakan soalan-soalan panel merupakan soalan-soalan yang lebih kepada soalan-soalan umum. Soalan-soalan umum sebab apa? Kita tidak tahu kemampuan seseorang itu untuk menjawab soalan. Namun demikian soalan-soalan tersebut bersifat umum dan juga diberikan secara rawak supaya setiap calon dapat menjawab buah fikiran dia sendiri. Cara menjawab, cara eye contact, cara bertutur, cara tangan bergerak, cara anda duduk. Jadi ini paling penting. Okey, boleh? Boleh Tuan. Okay. Alif, student uniform banyak ke ni? Ya Tuan. Pelajar Uniza banyak tengok tak student? Ramai Tuan. Ramai yang tengok. Ramai Saya harap semua pun ramai bercita untuk menyertai polis di Raja Malaysia. Ya Tuan. Alif, InsyaAllah. awak Ya, Tuan. berapa? Saya tahun pertama. Tahun pertama. Untuk degree dalam? Itu. Hubungan antarabangsa. Hubungan antarabangsa. Okey, international affair. Ya. Bercita-cita untuk masuk polis ke tak ni? Kalau diberikan rezeki, insya-Allah saya akan lah Tuan. Saya akan teruskan. Sebab pada saya lah. Qualification Okay. untuk fizikal lah. Ali tak tanya saya tadi, fizikal macam mana? Betul? Betul Tuan. Kita tanya juga Tuan. Apabila seseorang itu hadir untuk ujian fizikal, ujian pemeriksaan fizikal, nama dia ujian pemeriksaan fizikal. Kita menguji fizikal dia, kita memeriksa fizikal dia. Itu dia nama dia ujian pemeriksaan fizikal. 3 ayat ini. Jadi benda yang pertama kita akan semak pada hari ujian pemeriksaan fizikal ini 2 perkara saja. Benda yang pertama yang banyak orang akan fail. Satu adalah tinggi, satu adalah berat. Okey. Itu apa tinggi minimum itu? Tinggi minimum bagi seseorang lelaki untuk menyertai pasukan polis Raja Malaysia adalah 163 dan ke atas. Okey, baik. 163 dan ke atas bukan bermaksud saya 163 itu cukup makan. Saya dah cakap 163 dan ke atas bermaksud awak kena ada 164. Okey, faham. Bermaksud kaitan anda ada 163 dan ke bawah, saya anggap anda tidaklah sesuai untuk dijawatkan jawatan. Bukan bermaksud saya untuk merendahkan orang yang pendek, bukan. Cuma kita di dalam pasukan kita mementingkan keseragaman. Ini penting. Keseragaman. Nama dia uniform. Sebab tu awak pun nama dia PPBU kan. Perwakilan Pelajar Badan Uniform. Bermaksud awak hendak benda yang sama untuk dilihat di padang kawat, untuk dilihat bersama. Itulah pasukan yang beruniform. Kita hendak benda itu sama. Jadi tinggi harus diberi paling utama. Dan kepulauan tinggi 163 dan ke atas. Berat bagi seseorang lelaki hendaklah 40 untuk lelaki 50 dan ke atas. Bermaksud sekiranya anda berat, anda bagus. Tapi sekiranya anda tidak cukup berat, itu adalah masalah.
Faham 50 dan ke atas. Saya tak cakap 50 dan ke bawah, 50 dan ke atas. Bermaksud sekiranya 49 dan 48. Apa soalan dia? Saya terlepas banyak ni. Itu untuk lelaki, untuk wanita tak explain lagi. Kita hold dulu soalan tadi. Apa tu? Kita hold dulu soalan apa? tadi. Kita teruskan berkaitan fizikal wanita tuan. Ujian fizikal untuk wanita. Okey, fizikal. Okay. Ujian fizikal wanita juga benda yang semua saya nyatakan tadi. Benda yang paling penting adalah ketinggian. Jadi bagi wanita, calon wanita hendaklah mempunyai tinggi 157 dan ke atas. Bermaksud 157 cm dan ke atas. 157 cukup makan, saya tidak. Jadi saya nak, macam saya cakap tadi, saya nak keseragaman. Bukan bermaksud kita menolak rezeki orang. Kalau saya tak bagi orang pendek-pendek masuk ni, saya rasakan apa hak saya sebagai polis diraja Malaysia. Sedangkan untuk jadi pramugari, orang tak persoal pula nak jadi tinggi-tinggi. Tapi untuk jadi polis diraja Malaysia, orang persoal pula. Apa masalah sekarang? Kadang-kadang netizen ni. Jadi, kita tak nak orang yang pendek, tapi kesesuaian sebagai seorang pasukan yang beruniform, benda-benda ini adalah paling penting. Jadi, ketinggian 157 dan ke atas, berat bagi seorang wanita hendaklah 48 kg ke atas. Rendah daripada itu. Okey. Baik tuan. Tuan, saya rasa tuan dah terangkan secara detail ya, sangat detail daripada permulaan pengambilan dan juga sampai berakhirlah. Okey. Baik tuan, saya tertarik tadi dengan motor. Okey. Motor PRM iaitu polis dan masyarakat berpisah tiada. Betul tuan? Yes, betul. Motor PRM. Okey. Baik. Boleh tuan jelaskan lebih ataupun tuan boleh dikatakan kita relate apa hubungan antara polis dan masyarakat ni? Alif, tadi saya rasa saya dah explain. Bukanlah saya kata saya nak ulang lagi sekali lagi, sebab bagi saya betul lah. Kalau kita nyatakan kita punya motor ataupun kita punya motor tu polis dan masyarakat berpisah tiada. Sebab kita kena ingat, Polis Diraja Malaysia bekerja untuk siapa? Polis Diraja Malaysia bekerja untuk masyarakat. Jadi apabila masyarakat dan polis adalah dua entiti yang berbeza tetapi bergabung bersama, jadi mereka tidak dapat dipisahkan. Sekiranya Polis Diraja Malaysia ingin bekerja sendiri, jadi dia akan bekerja untuk siapa? Who's the force to serve with? Sesiapa yang saya rasakan perlu untuk dibela, perlu untuk dijaga. Sekiranya seseorang itu memerlukan pertolongan. Jadi antara beberapa jabatan di dalam Malaysia ni, kita tidak akan cari bomba, kita tidak akan cari ATM, kita tidak akan cari perkara-perkara lain selain benda yang kita akan cari. Kita akan pergi jumpa kita akan tetap pergi ke balai polis untuk melaporkan apa-apa saja. Jadi masyarakat sebenarnya tidak akan boleh dibezakan dengan Polis Diraja Malaysia. Sebab kalau Polis Diraja Malaysia itu ingin berbakti kepada negara, tetapi negara itu adalah apa? Kita kena ingat sebuah negara ataupun kerajaan adalah ditunjangkan daripada masyarakat dia. Jadi itu yang kita dapat untuk tersebut. Sebab dalam dunia sendiri kan, apa-apa saja sesebuah negara itu, kukuhnya negara itu, baiknya negara itu ataupun bagusnya sesebuah negara itu berkembang adalah daripada segi perangai ataupun tingkah laku masyarakatnya. Jadi sekiranya kita nak salahkan rakyat Malaysia, kita juga kena fikir sekiranya kita tinggal di negara lain,
apapun masyarakat lain pula bertindak. Itu salah satu faktor yang utama. Jadi polis dan masyarakat berpisah tiada itu, sebab itulah moto yang tidak pernah ditukar oleh Polis Diraja Malaysia. Mereka tetap pakai selama beberapa tahun sebab kita rasakan benda itu yang paling sesuai untuk diberikan kepada masyarakat. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Okey, nampak ni, okey. Okey tuan, saya rasa sebab slot hari ni, okey, slot hari ni 1 jam sahaja dan kita dah exceed 1 jam sebenarnya. Okey tuan, okey, saya rasa sehingga kita berjumpa lagi tuan. Okey, tapi tuan, sebelum tuan, saya nak tanya berkaitan kata-kata, mungkin tuan boleh sampaikan kata-kata akhir ataupun harapan tuan terhadap anak muda lah yang berminat lah PRM. Kata-kata semangat lah untuk anak muda yang ingin menyertai pasukan Polis Diraja Malaysia. Ya tuan. Harapan tuan untuk anak-anak muda. Bagi saya, ini saya cakap dari segi pengalaman dan juga dari segi apa yang saya nampak masyarakat sekarang ini. Kita dapat nampak situasi dunia, bukan saja negara Malaysia tetapi dunia mempunyai salah satu masalah, iaitu masalah COVID-19. Jadi dalam sistem pencarian pekerjaan itu sendiri bukan salah satu benda yang sangat sukar pada ketika ini. Banyak company-company yang telah ditutup, jadi banyak peluang pekerjaan susah. Namun demikian, Polis Diraja Malaysia tetap akan melaksanakan pengambilan yang lebih baik. Tapi kami juga mementingkan beberapa kriteria. Jadi saya harap calon-calon ataupun semua anak-anak muda yang ingin menyertai pasukan hendaklah membuat persediaan bukan daripada segi zaman belajar, tapi zaman-zaman sekolah lagi. Jadi kita jangan laksanakan sesuatu perkara itu berdasarkan apa yang kita rasa kita nak. Sebab apa benda itu akan memberi impact kepada hari kemudian. Sebab apa hari kemudian itu kita tak tahu kita nak jadi polis. Contohlah saya di sini. Kadang-kadang ada satu individu itu suka bertatu. Tapi dia buat tattoo dia tu pada zaman dia sekolah menengah. Sekolah tingkatan 3, tingkatan 4. Tapi jauh di sudut hati dia, dia suka untuk jadi pasukan beruniform. Jadi bila dia nak apply pasukan uniform pada satu ketika nanti, dia akan rasakan kerugian itu. Sebab apa? Dalam pasukan uniform, kita tidak akan menerima calon-calon yang mempunyai tattoo yang bersifat mainan, bersifat hiasan. Sekiranya tattoo itu adalah tattoo tradisional ataupun tattoo berkaitan dengan agama, kita akan terima. Tetapi sekiranya tulis dekat sini lambang rama lah, apalah semua benda tu, jadi itu kesilapan yang telah dilakukan oleh anak-anak muda. Jadi saya harap sekiranya macam Alif, macam masing-masing ada lagi pelajar-pelajar yang masih di zaman-zaman belajar ini, jaga apa saja yang kita nak lakukan ini, kita tak tentu kita nak jadi apa masa depan. Jadi apabila kita membuat jagaan ini sampailah satu tahap, selamat aku tak buat perkara itu, kalau tidak aku mungkin tak akan dapat peluang yang aku ada sekarang. Ini yang paling penting. Sebab kadang tu manusia ini dia banyak ikut perasaan, tapi perasaan itu bukan kekal lama. Perasaan itu sekejap saja. Lepas itu masa depan kita yang lebih penting. Okey, boleh? Okey, boleh tuan. Okey tuan, saya ucapkan sangat-sangat terima kasih untuk beri peluang untuk PPB Uniza sekali dengan tuan. Okey. Boleh. InsyaAllah diberikan peluang kita berjumpa lagi tuan. Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Saya selalu turun Terengganu tapi saya turun Pulau Dungun lah. Okey tuan, insyaAllah hasil rezeki saya akan maklumkan untuk pelajar-pelajar Uniza. Kiranya kalau nak berjumpa terus dengan tuan. Boleh, okey. Tak ada masalah. Okey. Saya terima kasihlah kepada PPUM Badan Uniform. Ya tuan. Okey, betul tuan. Berhantar surat kepada Bukit Aman. Jadi Bukit Aman pun dah ambil tindakan dan meletakkan saya sebagai wakil untuk menjawab soalan-soalan daripada perwakilan pelajar ni. Jadi saya berharap kata apa perkongsian saya pada hari ini dapat diambil sebagai contoh-contoh yang baiklah. Yang tak baik itu kita tak terpilah. Lain tak ada ke, lain ada. Okey, baik tuan. Terima kasih. Salam negara. Thank you, Ali. Dekat 63.
Malaysia prihatin. kemerdekaan. Merdeka.